Cinta ini mampu menjadikan kita hamba Allah Ta'ala yang paling terbaik. Dengan cinta juga kita boleh jadi umat yang terbaik kepada Nabi SAW. Dengan cara kita kontrol, dengan cara kita pandu, dengan cara kita kawal perasaan cinta kita, bagaimana kita nak urus cinta kita, itu akan menjadikan kita hamba yang terbaik kepada Allah Ta'ala, umat yang terbaik kepada Nabi SAW, ketua keluarga yang terbaik dengan perasaan cinta, kan? Menjadi ayah yang terbaik dengan cinta, menjadi ibu yang terbaik dengan cinta, menjadi sahabat yang terbaik dengan cinta, kan? Menjadi anak yang terbaik dengan cinta, menjadi suami isteri yang terbaik dengan apa? Dengan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan. Tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Sebelum kita bicarakan apa-apa, sebelum kita bercakap tentang sesuatu, sebelum kita berbincang tentang sesuatu, dan sebelum kita berkongsi apa-apa, sama-sama tuan-tuan kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kita sebagai seorang hamba yang patuh, yang tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertamanya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalan dia, apa itu nikmat? Yang kita sebut ni nikmat, inilah nikmat daripada Allah. Soalan dia, nikmat itu apa dia? Kata ulama, nikmat itu ialah an-ni'mah ma yatalazzazul insan. Benda yang sedap, benda yang memudahkan, benda yang menyenangkan bagi manusia, itu ialah nikmat. Maka apa saja yang menyenangkan bagi kita hari ini, apa saja yang memudahkan kita hari ini, maka itu semua nikmat. Maka pertamanya, tuan-tuan dan puan rahimakumullah ta'ala sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam dan nikmat iman hari ini. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat Islam, yang mana Islam itu bukan pilihan kita,
tapi dipilihnya kita untuk berada dalam Islam. Yang mana kita tahu, kita mengaji sejarah dulu, bagaimana sahabat nak mendapat Islam, bagaimana cara Nabi menyampaikan Islam, itu kita tahu. Cara bersusah payah, cara pengorbanan, berkorban darah. Tapi bila sampai Islam dekat kita, dengan cara mudahnya kita menerima Islam hari ini. Kan? Kita mudah menerima keislaman kita hari ini. Maka patut ataupun tak patut kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala jadikan kita, dapatnya kita Islam dengan mudahnya hari ini. Lahir Islam. Ulang balik, nikmat yang Allah Ta'ala beri, yang pertama yang kita nak lafazkan syukur, iaitu Alhamdulillah, bila mana kita dapat Islam diri yang telah dipilih kita daripada Allah Ta'ala, bukan atas pilihan kita untuk kita Islam. Sebab dulu kan, alam roh Allah Ta'ala tak tanya kita, alam rahim Allah Ta'ala tak tanya kita, kan? Alam-alam yang sebelum ini Allah Ta'ala tak soal kita, sama ada engkau nak turun di bumi menjadi apa, Islam, Yahudi, Kristian, nak jadi apa, Allah Ta'ala tak tanya. Dan kita pun tak diberi pilihan untuk pilih. Tapi tiba-tiba keluar daripada perut mak ibu, keluar, kita dapati ayah dan ibu kita orang yang bersujud. Kita dapati ayah dan ibu kita orang yang berdoa. Kita dapati bila kita keluar daripada perut mak ibu kita, kalimah yang pertama yang kita dengar melalui telinga kanan dan kiri kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanda nikmat Islam yang kita terima. Maka syukurlah pada Allah Ta'ala dengan nikmat Islam dan nikmat iman hari ini. Kerana kalau tidak dengan nikmat Islam dan iman, kita takkan berada di mana kita duduk sekarang ini. Maka sebab kita duduk di mana sekarang ini, kita berada dengan nikmat Islam dan nikmat iman. Dan yang kedua, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ni'matul sihah, yakni nikmat kesihatan yang masih lagi Allah Ta'ala kurniakan. Nikmat kesihatan berupa bentuk penglihatan, pendengaran, kan, anggota badan, kesihatan fizikal, kesihatan dalaman, kesihatan luaran, yang menyebabkan kita hari ini boleh berada di mana kita duduk sekarang ini. Dengan nikmat sihat ini kita berada di sini hari ini. Maka rafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat umur yang masih lagi Allah Ta'ala kurniakan. Kan? Kita senantiasa minta kepada Allah Ta'ala agar dipanjangkan umur. Ada setengah daripada kita tak pernah meminta pada Allah Ta'ala untuk dipanjangkan umur. Ada setengah daripada kita terlupa nak minta dipanjangkan umur. Tapi Allah Ta'ala tetap memberi umur itu kepada kita. Maka sebab umur ni juga, nikmat yang Allah Ta'ala beri berupa bentuk umur ni juga, kita berada di mana kita duduk hari ini, kita berjumpa dengan siapa hari ini, kita bercakap dengan siapa hari ini, dengan nikmat umur inilah. Maka syukur pada Allah Ta'ala dengan nikmat umur ini, yang mana hari ini Allah Ta'ala hidupkan kita lagi, kita dapat sama-sama duduk dan hidup lagi di satu bulan yang mulia, satu bulan yang penuh barakah, satu bulan yang sebelum kita masuk dalam dia penuhnya permintaan, penuhnya doa, tadah tangan kepada Allah Ta'ala untuk kita masuk duduk dalam bulan Ramadan ini. Sebab apa? Satu bulan yang istimewa, satu bulan yang penuh dengan tambah satu penambahan daripada Allah Ta'ala, something yang special daripada Allah Ta'ala dalam bulan ini. Dan ibadat yang baik, ibadat yang bersungguh-sungguh daripada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab umur itu. Maka syukurlah pada Allah Ta'ala dengan umur yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersyukur kita atas segala nikmat yang telah dikurniakan, atas nikmat yang telah diberikan, atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni apa yang Allah Ta'ala rencana dan apa yang Allah telah laksanakan. Daripada rukun iman yang keenam, yang terakhir, kita beriman kepada Allah Ta'ala dengan qada dan qadar, apa yang telah Allah Ta'ala rancangkan kepada kita dan apa yang Allah telah laksanakan di atas perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk dia. Maka kita sebagai seorang hamba, mau ataupun tak mau,
rela ataupun paksa, kita tetap kena menerima sebab kita hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jom kita benarkan. Benarkan apa? Kalam kita yang kita telah lafazkan, yang kita telah sebutkan sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Jom kita benarkan balik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iaitu kita telah lafazkan, sesungguhnya solat aku, ibadat aku, hidup dan mati aku kerana-Mu ya Allah. Maka apa saja yang Allah Ta'ala buat pada kita, kerana-Mu ya Allah. Kita hidup kerana Allah Ta'ala, kita mati kerana Allah Ta'ala, ibadat kerana Allah Ta'ala, maka semuanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Kebenaran kita, benarnya kita, mengakunya kita ni hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, insya-Allah kita teruskan kepada kitab kita insya-Allah pada 20 sifat hati yang dikeji dan yang terpuji. Dalam membicarakan ataupun dalam membahaskan sifat-sifat hati yang patut ada dalam hati kita dan tak patut ada dalam hati kita. Yang ini bermakna yang dalam hati kita ni ada yang kita nak kena cabut, lempak buang, dan ada yang kita nak kena ambil daripada luar, bawa masuk. Ataupun jika ada, kita nak kekalkan sesuatu yang telah kekal, dan kita nak buang sesuatu yang tak perlu ada dalam hati kita ini. Kerana poin utama dia, waktu kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala nilai daripada segi ibadat kita adalah daripada hati kita. Bukan daripada segi pergerakan kita, bukan daripada segi zahiriyah kita, tapi batiniyah kita itu macam mana dengan Allah Ta'ala. Kerana beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekadar pergerakan. Contoh solat. Solat bukan sekadar takbir. Solat bukan sekadar rukuk. Solat bukan sekadar sujud. Tapi solat itu ialah hubungan. Solat itu ialah hubungan, connection kita dengan Allah Ta'ala. Maka berhubungnya kita dengan Allah Ta'ala di mana? Al-qalbun, hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu kita nak elek, kita nak tengok, kita nak fokuskan bagaimana dalam keadaan kita beribadat, dalam keadaan kita sujud, adakah hati turut bersujud? Bila kita rokok, adakah hati turut rokok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka kitab ini nak membicarakan tentang satu benda yang patut ada dan satu benda yang tak patut ada dalam qalbun kita. Semalam kita mengaji dengan Tuan Guru, Tuan Haji Hassan, mantan Mufti Pulau Pinang. Dia sebutkan dalam bab taharah terbahagi kepada dua. Kan, taharah terbagi kepada dua. Iaitu apa dia? Taharah yang pertama terbahaginya taharah qalbi dan juga taharah badani. Yang ini terbahagi kepada penyucian hati dan penyucian luarannya, badaniyah kita, sucinya fizikal kita. Tapi ini bicara dia 20 sifat hati yang terkeji, yang terpuji ini, dia bicara tentang taharah yang bersifat dengan sifat qalbi, iaitu hati kita. Kerana Allah Ta'ala dah sebut, Nabi telah pun sebut bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tak pernah menilai kita daripada segi rupa paras kita. Inna Allah la yanzuru ila suarikum wa amwalikum. Dan Allah Ta'ala tak pernah nilai kita daripada segi harta benda kita. Tapi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah melalui qalbun, hati kita, bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana perasaan kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni yang kita nak kena perbetulkan juga. Dan yang ni jugalah antara preparation kita. Kalau kita tak sedar lagi lah, ini juga antara preparation kita sepatutnya sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Ini antara salah satu preparation kita. Yang ini salah satu daripada benda persediaan yang kita perlu sedia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum masuk bulan Ramadan. Dan hari ini tak terlambat untuk kita buat preparation lagi. Sebab kita baru berada pada Ramadan yang ketiga. Kan, malam ni malam Ramadan yang keempat. Awal lagi. Tapi tak sepatutnya lah. Sepatutnya kita dah prepare sebelum masuk. Tapi bila kita dah masuk awal ni, tak terlambat juga untuk kita prepare lagi.
Sebab apa tuan-tuan, puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita tengok balik apa tujuan Ramadan itu dihadirkan kepada kita. Itu kita nak tahu. Sebab kita tak tahu tujuan, kita buat benda halal balai. Sebab kita tak tahu natijah dan perakhiran, apa yang aku nak selepas itu. Sebab tu kita buat benda ni halal balai. Kita buat satu benda ni, buat tak indah kadang-kadang. Tengok balik, orang kalau main bola, contoh orang kalau main bola, dia tahu dia ada perlawanan, contoh perlawanan akhir, perlawanan bola sepak, contoh dia tahu dah, tarikh sekian-sekian, padang sekian-sekian, waktu sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, aku akan berlawan di situ. Tarikh tu akan tiba, kan? Perlawanan tu akan tiba. Maka takkan dia nak duduk saja, tak buat apa-apa. Maka seorang player yang bagus, dia akan sediakan diri dia, skillnya, stamina-nya, fizikalnya, untuk dia berada dalam padang itu. Maka tuan-tuan, dan dia tahu apa yang dia perlu, tujuan dia bermain itu kenapa. Maka untuk capai kemenangan. Dengan apa capai kemenangan? Dengan menjaringkan gol. Itu dia tahu. Bila dia tahu, maka dia akan sungguh-sungguh. Dia akan buat yang sungguh-sungguh, dengan stamina yang sungguh, dengan skill dia yang sungguh, dengan fizikal dia yang sungguh-sungguh. Itu orang yang dia tahu. Dia tahu tujuan dia. Dia tahu apa yang dia nak itu. Maka preparation kita sebelum masuk bulan Ramadan sepatutnya, tapi dah masuk, tidak terlambat untuk kita perbaharui balik. Tidak terlambat untuk kita perbetulkan balik. Iaitu kita dah masuk dalam ni. Apa benda yang sepatutnya kita nak prepare sekarang? Untuk kita dapat apa tujuan Ramadan Allah Ta'ala hadirkan? Apa tujuan Ramadan? Pasal apa Allah Ta'ala wajibkan puasa itu? Sebelum ni bulan-bulan ni tak pernah diwajibkan pun berpuasa. Kita puasa sunat saja. Adapun puasa qada itu wajib. Kan? Tapi tak ada satu bulan yang Allah Ta'ala wajibkan kita berpuasa melainkan bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kerana apa? Last sekali pada perakhiran ayat itu, itulah tujuan Ramadan dihadirkan pada kita. Itulah tujuannya Allah Ta'ala suruh kita berpuasa. Sebab itu kata istilah sebut bulan Ramadan ialah bulan madrasah. Madrasah, bulan mendidik, bulan mentarbiah kita, untuk didik kita menjadi siapa. Tujuan Ramadan hadir, tujuan Allah Ta'ala suruh wajib kita berpuasa. Apa tujuan dia? Nak lahirkan kita selepas Ramadan itu siapa kita. Maka kata Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itulah yang Allah Ta'ala nak. Di sebalik kewajipan berpuasa, di sebalik Ramadan itu hadir, tujuan dia adalah untuk jadikan kita orang yang bertakwa. Maka bila sebut tentang takwa, kata Nabi SAW, Nabi sebutkan at-taqwa hahuna. Nabi isyaratkan dengan tangan sahaja. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Maka bila takwa di sini, iaitu hati kita, maka apa preparation kita? Maka takwa itu akan diletakkan di sini. Takwa itu akan dihinggapkan di sini. Takwa itu akan diserapkan di sini. Maka apa preparation kita dalam nak menerima takwa daripada Allah Ta'ala di sebalik Ramadan? Kita tak mau kita puasa hanya mendapat lapar dan dahaga, tapi la'allakum tattaqun yang akhir tak dapat apa-apa. Dan kan tujuan itu Allah Ta'ala nak jadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka tugas kita sekarang, preparation kita sekarang adalah sediakan satu bekas yang baik, yang bersih, yang wangi, untuk menerima satu benda yang baik, yang bersih, yang wangi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? At-taqwa, iaitu ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka preparation kita di sini. Maka kita akan cuci benda yang tak baik, kita akan keluarkan, kita akan singkirkan, kita akan delete benda yang tak patut ada. Sebab jika benda yang tak patut ada itu ada, maka takkan patut ada takwa itu. Jika benda yang tak patut ada itu ada dalam hati, maka takwa itu tidak akan berada, tidak akan hinggap, tidak akan menyerap dalam hati kita. Maka ni salah satu antara kaedah ataupun cara preparation kita, cara kita nak siapkan diri ketika mana berada di bulan Ramadan, dan untuk berpuasa kepada Allah Ta'ala, untuk mendapatkan tujuan di sebalik itu,
iaitulah la'allakum tattaqun. InsyaAllah tuan, kita masuk pada kitab kita 20 sifat hati ni. InsyaAllah kita berhenti kepada tajuk yang ke-6. Ada muka surat yang ke-16 sebelah kanan. Kita akan teruskan. Lama dah sebenarnya kita tak buka balik pun. Kita 20 sifat hati ni ada peluang Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur. Kita masih lagi dapat berjumpa lagi hari ni. InsyaAllah kita akan sambungkan dan kita akan teruskan. Kan? Ke depan insyaAllah. Hari ni kita sambung balik pada tajuk ataupun bab fasal yang ke-6 pada menyatakan sifat hati yang tak patut. Sifat hati yang terkeji. Sifat hati yang kita nak kena buang daripada diri kita, daripada hati kita. Iaitulah pada menyatakan sifat cintakan dunia. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain. Amin ya rabbal alamin. Maka dan kita masuk kepada sifat hati yang kita nak singkirkan, sifat hati yang tak patut ada. Ni antara benda yang kita nak detect, antara benda yang kita nak kena ambil tahu, ada ataupun tak ada dalam hati aku rasa cinta kepada dunia ini. Tuan-tuan, kata ulama, tajuk dia yang ke-6 ialah cintakan dunia. Apa dia cinta, tuan-tuan? Cinta ni daripada segi kita lah, kefahaman kita, daripada information kita. Cinta itu satu perasaan, kan? Satu perasaan yang ada pada setiap diri manusia. Secara fitrahnya ada rasa cinta itu ada. Dan kena ada rasa cinta itu. Dan tuan-tuan, perasaan itu, perasaan cinta ini, jika benar kita gunakan dia, jika benar kita pandu dia, rasa cinta ini, kita betul menggunakannya, kita benar dalam kontrol dia, perasaan cinta ini, maka cinta ini mampu menjadikan kita hamba Allah Ta'ala yang paling terbaik. Dengan cinta, dengan cinta juga kita boleh jadi umat yang terbaik kepada Nabi SAW. Dengan cara kita kontrol, dengan cara kita pandu, dengan cara kita kawal perasaan cinta kita, bagaimana kita nak urus cinta kita itu, akan menjadikan kita hamba yang terbaik kepada Allah Ta'ala, umat yang terbaik kepada Nabi SAW, ketua keluarga yang terbaik dengan perasaan cinta, kan? Menjadi ayah yang terbaik dengan cinta, menjadi ibu yang terbaik dengan cinta, menjadi sahabat yang terbaik dengan cinta, kan? Menjadi anak yang terbaik dengan cinta, menjadi suami isteri yang terbaik dengan apa? Dengan cinta. Cinta. Satu perasaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia, perasaan yang paling terbaik sekali, iaitu perasaan cinta. Dan tuan-tuan dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau kita tak betul dalam menggunakan cinta ini, nikmat daripada Allah Ta'ala, perasaan itu, cinta ini nikmat daripada Allah Ta'ala, kesedapan bagi kita. Orang bercinta, mana ada tak sedap, kan? Bercinta semua sonok. Kan saya sebut balik tadi, nikmat itu dia, benda yang menyedapkan bagi manusia. Maka bila kita bercinta, kita sedang berada dalam fasa bercinta, sonok, kan? Muka pun berseri-seri sebab cinta itu berbunga dalam hati kita. Tapi kalau kita salah menterjemahkan cinta, kalau kita salah dalam menggunakan perasaan cinta, cinta ini juga boleh menjadikan kita seburuk-buruk hamba, seburuk-buruk umat, seburuk-buruk kata keluarga, seburuk-buruk anak, seburuk-buruk kawan, seburuk-buruk suami dan isteri. Jika mana kita salah dalam menterjemahkan cinta kita, salah dalam kita menguruskan perasaan cinta kita, maka cinta itu ada kala ia akan jadikan kita sebaik-baik manusia, dan cinta juga boleh menjadikan kita seteruk manusia. Dengan apa? Dengan cinta sahaja. Itu cinta. Dunia. Maka cintakan dunia, tajuk kita hari ini. Cintakan dunia, yakni yang hati, dalam hati kita, perasaan kita, penyakit yang ada dalam hati kita yang kita nak singkirkan adalah cinta kepada dunia. Salah satu cinta yang merosakkan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala, sebagai seorang umat kepada Nabi SAW, ke dunia.
Tuan-tuan, bila kita sebut cinta dunia, adakah bila kita isbat cinta dunia, adakah kita menafikan, kita isbatkan untuk membenci dunia? Adakah macam tu? Bila kita sebut cinta dunia, adakah tak boleh untuk kita cinta dunia sehingga kita boleh dan kita kena membenci kepada dunia? Aku tak mau dunia satu pun, aku tak mau dah dunia. Adakah macam tu? Tidak. Bukan sampai tahap macam tu. Bila kita sebut tak boleh ada cinta dunia dalam hati, bukan bermaksud suruh membenci dengan sungguh-sungguh dunia itu. Sedangkan kita ni, kalau kita tak perlukan dunia, Allah Ta'ala tak letak kita, Allah Ta'ala tak jadikan kita hidup di dunia. Jika kita tak diperlukan di dunia, atau sesuatu yang Allah Ta'ala buat itu bukan satu benda yang sia-sia. Ada hikmah dia, ada benda dia. Maka bila kita sebut cinta dunia, buangkan rasa cinta dunia. Adakah kita nak kena benci dunia? Tidak selama sekali. Bukan nak kena benci dunia itu. Sampai apa dunia? Dunia. Semua dunia aku tak mau. Ni semua dunia, hak tu dunia, hak ni dunia, aku tak mau. Aku akhirat dia, dunia aku tak langsung. Tak boleh macam tu. Kan? Sedangkan kita nak dapatkan sesuatu ganjaran daripada Allah Ta'ala, kita kena melalui dunia ini juga. Kerana dalam banyak-banyak alam, alam yang sebelum dan alam yang akan kita lalui, satu alam sahaja yang kita perlu untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Satu alam yang saja yang kita perlu untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Satu alam saja yang kita perlu untuk tunjukkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu alamud dunia. Alam dunia ini. Adapun alam roh, kan? Alam roh, alam rahim, kita tak disuruh untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak diruh pun kepala kita untuk bersujud. Adapun alam yang akan kita lalui, iaitu alam barzah dan alam akhirat, tak ada lagi peluang untuk kita ibadat, mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Hanya yang ada pada alam dunia ni sahaja tempat untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu benda yang saya ulang balik, bukan cinta dunia ini tak perlu ada sehingga membenci dunia. Cinta itu perlu, bukan kepada dunia itu. Cinta dunia, dunia ni kita apa dia? Dunia ni apa dia? Kita nak takrifkan dunia ni macam mana? Apa benda dunia ni? Kata ulama, dalam kitab sebut, kata ulama, dimaksudkan dengan dunia di sini ialah sesuatu yang tidak memberi manfaat selepas mati. Ini dunia. Jika benda tu tak bagi manfaat, itu semua dunia. Maka nak benci benda yang tak bagi manfaat kepada siapa-siapa, termasuk diri kita. Kerana kata Nabi SAW, Islam yang terbaik, kan, min husnil Islam tarukuhu ma la yahnih. Islam itu, Islam yang terbaik bila mana kita meninggalkan satu benda yang tak ada faedah, satu benda yang tak memberi manfaat kepada kita. Dan ditarifkan dunia ini oleh ulama, yang dimaksudkan dengan dunia di sini ialah sesuatu yang tidak memberi manfaat selepas mati kamu. Maka benda yang tak memberi manfaat selepas mati kita, semua dunia. Hatta benda yang berupa, hatta benda yang digambarkan dengan nampak akhirat akan menjadi dunia bila tak memberi manfaat kepada kita. Kalau nak terjemahkan dunia ni apa dia? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Ini dunia. Apa dia? Ibu ayah kita, sahabat-sahabat kita, pasangan kita, keluarga kita, kan, harta benda kita, rumah kita, kan, semua itu dunia. Semua itu dunia. Tapi dunia ini boleh menjadi sebab kita untuk cinta kepada Allah Ta'ala balik. Adakah dengan mencintai dunia tak dibenarkan mencintai dunia untuk membenci dunia? Takkan kita nak benci keluarga? Takkan kita nak benci sahabat-sahabat? Takkan kita nak benci adik-beradik kita? Takkan kita nak benci mak ayah kita? Tak boleh. Sedangkan kita disuruh untuk berbaik dan mencintai mereka juga, tapi tak melampau dalam mencintai. Cinta, tapi tak melampau dalam mencintai. Cuma yang ditarifkan dunia ini adalah benda yang tidak memberi manfaat kepada kita, walaupun benda itu
Gambaran asal dia nampak macam akhirat, tapi dia boleh menjadi benda yang tak bermanfaat. Contoh dia apa dia? Contoh dia, kata Imam Al-Ghazali, contoh yang kita rasa kita telah melakukan kebaikan. Contoh yang kita rasa kita telah berada satu tahap yang aku dengan orang lain level lain. Apa dia Imam Ghazali sebut? Satu benda yang boleh daripada nampak gambaran itu gambaran akhirat, tapi dia boleh jadi dunia. Apa dunia? Sulang balik, bila kita sebut dunia, benda yang tak beri manfaat kepada diri dan kepada orang lain selepas mati, itu dunia. Apa dia kata Imam Ghazali? Imam Ghazali susulkan carta-carta dia. Salah satu dia adalah al-ilmu. Ilmu tu bagus tak? Ilmu benda yang paling bagus sekali. Tapi ilmu juga kalau silap dalam mengambil ilmu, ilmu itu tidak akan memberi manfaat, bermakna ilmu itu dunia. Sebab itu dalam kitab Bidayatul Al-Hidayah ada terangkan tanda-tanda ilmu itu bermanfaat kepada orang lain. Ilmu itu bermanfaat kepada kita selepas matinya kita. Tapi kalau ilmu yang kita guna itu tak menjadi ilmu yang bermanfaat, bermakna ilmu itu dunia. Mengajilah tauhid, mengajilah tasawuf, mengajilah fiqh, mengajilah Quran, mengajilah hadis, mengajilah apapun. Tapi kalau tak dapat tanda-tanda ilmu itu ilmu yang bermanfaat, maka ilmu itu bukan ilmu yang sepatutnya engkau cari, tapi ilmu itu menjadi dunia bagi kamu pula. Dengan apa? Macam mana ilmu itu boleh jadi dunia? Dia ada ilmu, dikurniakan oleh Allah Ta'ala, dia mudah faham ilmu, dia mudah mengajak orang, memberi kepada orang, tapi atas niat dia dapat ilmu. Dengan ilmu itulah dia cari, dengan dia kaut habis keuntungan dunia. Dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, dia kaut habis keuntungan dunia dengan ilmu itu. Tapi kita tak bolehlah nak mention, ataupun kita tak boleh nak tuduh, kita tak boleh nak menghukum. Sebab tanda menghukum tu juga tanda ilmu yang tidak bermanfaat, kata Imam Al-Ghazali. Apa dia tanda ilmu yang bermanfaat? Tanda ilmu yang bermanfaat, salah satu dia, banyak. Salah satu daripada tanda ilmu yang bermanfaat ialah bila mana lagi mengaji apa-apa saja ilmu, lagi mengaji, lagi nampak keaiban diri sendiri, lagi mengaji, lagi nampak buruknya diri sendiri, lagi mengaji, lagi nampak aku ni rupanya tak betul rupanya. Tu tanda ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau mengajinya mengaji tauhid, fiqh, tasawuf, mengajilah apapun, tapi kalau mengaji itu nampak orang lagi tak betul, nampak lagi banyak aib orang, lagi nampak orang tu tak elok, lagi nampak orang ni buat tak kena, kawan tu buat tak kena, bermakna ilmu itu bukan ilmu yang bermanfaat untuk kamu. Ilmu tu ilmu yang manfaat, tapi cara menerima kamu, sebabkan hati yang tak sudi nak menerima, hati yang tak ikhlas dalam menerima ilmu, menyebabkan ilmu itu menjadi satu ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dunia itu adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada kamu selepas matinya kamu. Itu ilmu. Imam Ghazali sebut, jika ilmu itu tidak memberi manfaat, walaupun zahir dia nampak ilmu tu tetap benda yang bagus. Ilmu tu benda yang paling baik. Dan suruhan Allah Ta'ala yang pertama yang Allah Ta'ala suruh kita buat, iqra', suruh kita mengaji, suruh kita ada ilmu, suruh kita mengaji. Tapi untuk yang ulang balik, ilmu itu satu cebisan daripada sifat alim Allah Ta'ala. Kita mengaji sifat 20, Allah Ta'ala itu maha alim, dan Allah Ta'ala keluarkan sedikit beberapa persen cebis daripada sifat ilmu itu, diturunkan di dunia untuk kita cari ilmu itu. Dan ilmu bukan nak menggambarkan aku alim, mengaji bukan nak habaq aku alim, mengaji bukan nak habaq aku pandai. Tapi ilmu yang Allah Ta'ala turun daripada alimnya Allah Ta'ala, turunkan ilmu untuk apa? Tujuan dia untuk mengenali balik alim itu siapa, siapa yang empunya ilmu itu, siapa yang Tuhan empunya ilmu itu. Maka kita mengaji bukan nak tunjuk kita pandai, bukan nak habaq aku alim. Tuan-tuan, kita sedar tak? Dalam sifat 20, tengok balik sifat mustahil Allah Ta'ala. Bila mustahil bagi Allah Ta'ala, bermakna wajib bagi kita. Bila wajib bagi kita, mustahil bagi Allah Ta'ala. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat alim, bermakna mustahil bagi makhluk bersifat alim.
Kita takkan alim. Sebab kita bukan bersifat dengan sifat alim. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala ada sifat alim. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan jahil. Bila Allah Ta'ala bermustahil sifat jahil, maka kita lah jahil itu. Maka di mana kita boleh sebut aku alim, aku pandai. Maka apa yang ada pada kita sekarang adalah semuanya daripada pinjaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebut pinjam, satu ketika nanti pasti akan dipulangkan kembali, sebab bukan milik kita pun. Satu masa Allah Ta'ala akan ambil balik. Kalau tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka dunia itu satu benda yang tidak memberi manfaat selepas matinya kita. Itu dunia. Tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala firmankan, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. سورة النازعة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan tentang cinta kepada dunia. Ulang balik, cinta dunia bukan nak mahbak kita kena benci dunia, kan? Tak boleh tinggal dunia terus, tak boleh. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Uwaimir bin Malik bin Qais. Seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal tak tuan? Agak-agak kita kenal tak? Uwaimir bin Malik bin Qais. Tanya kita tak kenal, ya? Kan? Bukan takat kita. Kalau tanya zaman Nabi dulu, kat mana rumah Uwaimir bin Malik, seorang pun tak kenal. Sebab apa? Dia tak terkenal dulu dengan nama Uwaimir bin Malik. Siapa dia? Iaitulah gelaran dia Abu Darda. Seorang sahabat Nabi SAW, iaitu Abu Darda. Nama dia Uwaimir bin Malik. Abu Darda ni, Darda nama kepada anak dara dia, anak perempuan dia. Maka dia terkenal dengan nama Abu Darda. Abu ni pada ayah kepada Darda. Dan isteri dia juga terkenal dengan Ummu Darda. Terkenal mereka dengan nama anak perempuan mereka. Dia tak termasuk dalam kalangan sahabat yang as-sabiquna awwalun. Dia tak termasuk dalam kalangan sahabat yang awal memeluk Islam. Cerita tentang Abu Darda ni, cerita tentang Uwaimir ni, seorang yang bila mana dapat memeluk Islam. Dia orang yang kaya. Sebelum Islam dia orang yang kaya. Dia businessman. Sampai dalam bilik dia, dalam rumah dia, ada satu bilik yang khusus untuk dia sembah berhala. Orang lain sembah berhala depan Kaabah, syarikat jahiliah dulu. Tapi dia ada khusus. Dia takkan sembah mana-mana berhala, melainkan berhala yang ada dalam bilik dia sahaja. Itu dia punya tempat privasi dia. Dia buat tempat satu dalam rumah dia, ada satu bilik untuk dia sembah berhala. Tu dia punya privasi dia. Dia punya sendiri. Seorang bisnesmen, orang yang kaya. Jadi bila mana dia peluk Islam, bila mana dia Islam, tuan-tuan, Abu Darda terkenal dengan apa? Kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang paling kuat ibadat kepada Allah Ta'ala, sehingga disebutkan di siang harinya berpuasa, di malam harinya berqiyamul lail. Ni rutin harian dia. Siang hari dia akan puasa sampai buka puasa, malam dia akan berqiyamul lail sampai pagi. Kan? Tak ada yang kata nama istirahah, rehat ni tak ada. Dia ibadat saja kepada Allah Ta'ala dalam hari, setiap hari beribadat. Terkenal dia dengan siangnya beribadat, malamnya berqiyamul lail, baru masuk Islam. Dia masuk Islam macam tu. Dia orang yang kaya, sehingga disebut dalam riwayat sebut, bila mana dia peluk Islam, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ziarah rumah dia, rumah Abu Darda. Bila ziarah rumah Abu Darda, Umar menangis. Sayyidina Umar ni menangis tengok keadaan hal yang berlaku kepada Abu Darda. Wahai Abu Darda, ni bukan hang ni. Pasal apa rumah hang macam ni? Digambarkan macam tu. Makna dia, pasal apa? Abu Darda bila dia memeluk Islam, dunia dia tolak terus. Dunia dia tolak habis. Dunia. Sehingga bila Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi yang telah Nabi letakkan dia bersaudara, kan, jadi adik-beradik mereka. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda ni, Nabi yang letak mereka menjadi adik-beradik.
Nabi satukan mereka menjadi adik-beradik. Maka mereka sayang sangat sama-sama mereka. Abu Darda sayangkan Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi sayangkan Abu Darda, kerana dua-dua orang ni terpilih untuk diadik-beradikkan oleh Nabi SAW. Disatukan oleh Nabi SAW. Bila Salman Al-Farisi berjumpa dengan Abu Darda di rumah dia, kebetulan Abu Darda tak ada di rumah, yang ada Ummu Darda, isteri dia. Bila Abu Darda sampai, Abu Darda tanya dia, pasal faham macam ni Ummu Darda? Nampak dengan selekeh, nampak dengan tak terurusnya. Bahasa kita sebut nampak serabai. Nampak serabai. Serabai ada dua. Kan? Serabai ada dua yang saya faham. Serabai satu boleh makan. Kan? Cicah. Kan? Serabai tu serabai juga. Lagi satu serabai, sifat dia. Nampak tak terurus, nampak tak elok tu. Maka Salman Al-Farisi tanya, wahai Ummu Darda, pasal faham jadi macam ni? Ummu Darda sebut apa? Wahai Salman Al-Farisi, engkau dengan Abu Darda cukup baik. Kalaulah boleh engkau tegurlah Abu Darda itu. Kan? Abang Abu Darda ni apa? Tolak dunia ni. Bila dia masuk Islam, hatta isteri dia punya hak, dia tidak pernah memberi. Sebab kerja dia apa dia? Siang harinya beribadat, malam harinya berkemulai. Dia punya rutin harian dia. Jadi fahamlah. Sama saya faham, tak apa. Dosa Abu Darda balik, datang ke rumah. Abu Darda sampai. Bila Abu Darda sampai, tengok adik-beradik dia, saudara dia ada di rumah. Saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi ni ada di rumah. Dan dia cukup sayang dekat Salman Al-Farisi ni. Bila dia tengok, bila dia tengok Abu Darda ada di rumah dia, dia sendiri pergi masuk dapur. Dia sendiri yang masakkan untuk Salman Al-Farisi. Dia tak suruh bini dia masak, dia sendiri yang masak. Sebab apa? Nak abang dia sayang sungguh dekat Salman Al-Farisi ni, Abu Darda ni. Dia masak, dia pergi dapur, dia masak. Masak. Hidangkan kepada Salman Al-Farisi. Suruh Salman Al-Farisi makan. Kemudian bila Salman Al-Farisi nak makan, tengok Abu Darda tak makan. Awak tak makan. Inni sha'im. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kan kita sebut tadi, Abu Darda ni dia orang yang berpuasa di siang, malam dia akan berqiyamul. Dia bila dia masak, dia suruh Salman masak, Salman tengok dia tak makan. Tuan-tuan, bila kita orang masak kat kita pergi rumah orang tolong masak bayi kat kita. Tiba-tiba dia masak, dia tak mau makan. Dia suruh kita makan. Selesa, kita tak selesa, dan kita pun tak seronok nak makan pun jadi tak seronok sebab dia tak ada makan sekali. Kan? Tapi main dengan orang ni, dia makan je kan. Suruh tak suruh. Ada yang jenis tak dan suruh, pipi duduk kat meja tu. Tu lain macam tu. Kan? Jadi bila Salman ni dia tanya Abu Darda, Abu Darda sebut inni sha'im, aku berpuasa. Maka Salman Farisi sebut, aku takkan makan kalau hang tak makan. Hang kena makan juga. Hang kena makan juga. Puasa sunat lah, bukan puasa wajib. Hang kena makan juga. Aku kalau hang suruh aku makan, hang pun kena makan. Kalau tidak, aku tak mau makan langsung. Jadi Abu Darda ni, dia sayang dia dekat Salman Al-Farisi. Dia buka puasa dia makan sekali dengan Salman. Ni hari yang berlanjutan. Selepas Ummu Darda beritahu Salman Al-Farisi apa yang berlaku, maka benda ni berlaku dah. Kemudian di malam harinya pula, Salman Al-Farisi tidur di rumah Abu Darda. Nak tengok macam mana Abu Darda ni. Bila dia tidur dengan Abu Darda, baru tidur sejam. Contoh kita buat sendirilah. Angka nombor tu kita buat sendiri, angka jam tu. Contoh pukul 12 malam mereka tidur. Contoh. Sejam bermakna pukul 1. Abu Darda dah start bangun daripada tidur untuk apa? Qiyamul Lail. Dia akan start tidur sejam ya. Bangkit Qiyamul Lail sampai pagi. Tu Abu Darda, kita tak mampulah macam tu. Try buat sekali tengok. Buat sekali, bangkit tidur sejam, bangkit Qiyamul Lail sampai pagi. Dia tengok subuh, duha. Mampu kita. Kan? Khusyuk dah. Tak apa Qiyamul Lail tu dah khusyuk dah. Dia main subuh tu dia luai. Dia luai ni macam mana? Aku tak urus subuh apa. Bila subuh dia cakap orang putih. Duk hau. Duk tanya bagaimana, hau. Apa dia? Menguap mata. Jadi Salman Farisi tidur sejam, dia bangkit. Bila dia bangkit, Abu Darda bila dia bangkit,
untuk beribadat qiyamul lail, Salman Farisi terjaga sekali, tersedar. Bila Abu Darda bangun, Salman Farisi tersedar. Dia kata apa dia? Dia kata dekat Abu Darda, "Aish, 6. 6 tu apa dia? Kata suruhan suruh tidur. 6 tu bukan satgi pukul 6 baru bangkit. 6 tu bukan satgi pukul 6 baru bangkit. Tak. 6 tu suruh tidur. Dia suruh tidur balik. Bukan pukul 6 satgi bangkit. Dah bukan pukul 6. Suruh tidur balik 6. Tidur. Aish, bangkit. Dia bangkit, mayang tidur dulu. Lebih kurang macam tu lah kan. Dia tak sebut lah macam tu, bahasa kita yang keluar macam tu. Tidurlah. Abu Darda ni tidur balik. Duduk sejam lepas tu, bangkit pula dah. Orang yang terbiasa buat qiyamul lail, tiap-tiap malam dia buat. Tiba-tiba orang suruh dia tidur. Dia tak boleh tidur. Dia tidur sejam, dia bangkit balik. Bila dia bangkit, Salman Farisi jaga lagi. 6. Tidur lagi. Pukul 6 saya bangkit. Kan? Tidur balik. Abu Darda ni tidur balik. Duduk tidur balik. Bangkit pula dah. Salman Farisi bangkit. Tidur. Hanya bangkit lagi. Sat lagi baru kita bangkit. Maka bila dah sampai 1/3 malam, di akhir malam, maksud dia akhir malam, lagi sejam lebih, nak sampai nak masuk waktu subuh, baru dia bangun. Salman Farisi gerak Abu Darda, "Jom kita bangkit semayang." Kita mulai bangkit semayang. Semayang dah dua orang mereka. Habis semayang dua orang, Salman Farisi panggil Abu Darda. "Wahai Abu Darda." Apa yang dia pesan kepada Abu Darda? Sesungguhnya inna li rabbikal haqq wa inna li ahlikal haqq wa inna banadul haqq. Benar tu yang dia sebut. Dia pesan dekat Abu Darda, sesungguhnya engkau dengan Tuhan, engkau dengan Allah itu ada hak. Engkau kena laksanakan hak engkau dengan Allah Ta'ala itu, engkau kena laksanakan. Wa inna li jasadi haqq. Sesungguhnya badan engkau, jasad engkau ini, tubuh badan engkau ada hak dengan engkau. Dia perlukan kerehatan. Kena tunaikan badan engkau punya hak. Dan sesungguhnya wali ahlika haq. Dan sesungguhnya keluarga engkau ada hak ke atas engkau. Tunaikanlah hak isteri engkau itu. Dia sebut dia 3 tu. Engkau ada hak dengan Allah, tunaikan. Engkau ada hak, badan engkau ada hak untuk dapatkan istirahat, untuk berehat, tunaikan. Engkau ada hak, family engkau, keluarga engkau ada hak, isteri engkau ada hak ke atas engkau, tunaikan. Jadi Abu Darda bila dia dengar macam tu, dia terima dalam nak tak menerima. Dia macam tu. Dia terima apa yang disebut oleh saudara dia, yang dipersaudarakan oleh Nabi. Dia terima, tapi dia tak dalam hati dia berat nak menerima. Kan? Benda yang dia buat dah. Jadi bila dia tak puas hati, dia pergi jumpa Nabi SAW. Bertanya, ceritalah apa yang berlaku. Salman sebut apa dekat dia. Apa yang Nabi sebut? Sadaqa Salman. Benarlah apa Salman sebut itu. Wali rabbikal haq. Wali jasadil haq. Wa ahlika haq. Sebiji apa yang Nabi sebut, disebutkan apa yang Salman sebut itu kepada Abu Darda. Mana apa dia tuan? Bila kita tak suruh meninggalkan dunia, bila kita sebut tentang cinta dunia, tak semestinya kita kena membenci dunia. Kan? Sebab antara ilmu yang bermanfaat juga, saya masukkan juga, antara sebab ilmu yang bermanfaat juga, bila mana lagi mengaji, lagi sedikit rasa keinginan dengan dunia, makin sedikit. Bukan tolak semua. Tanda ilmu yang bermanfaat, bila mana engkau membenci dunia dan menolak dunia. Dah. Imam Ghazi sebut, tanda ilmu yang bermanfaat, bila mana engkau lagi mengaji, lagi menyedikitkan engkau dengan dunia. Bermakna sahaja keperluan sahaja. Qanaah sahaja dengan dunia ini. Berzuhud sahaja dengan dunia ini. Apa yang perlu kepada engkau sahaja, itulah bersedikit dengan dunia ini. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Maka firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Artinya, kata Allah Ta'ala, adapun orang-orang yang melanggar batas hukum, yakni fa'amma man tagha, siapa-siapa yang melampaui. Allah Ta'ala sebut, yakni orang-orang yang melampaui batas-batas hukum, iaitulah wa asaral hayatad dunya, iaitu dengan mengutamakan kepentingan hidup dunia, yakni dengan
mengikut keinginan yang diharamkan. Yakni orang yang melampaui batas hukum, orang yang melampaui dengan Allah Ta'ala ni, melampau mereka ni bila wa asarul hayatad dunya, yakni orang yang mengutamakan sesuatu, mengutamakan dunia melebihi utamanya kepada Allah Ta'ala. Ni orang yang melampau, kata Allah Ta'ala. Orang yang melampaui itu fa amma man tagha, orang yang melampaui itu adalah wa asarul hayatad dunya, yakni orang yang mengutamakan kehidupan dia di dunia. Ulang balik, benda yang ada di dunia. Dunia ni apa dia? Mak ayah kita itu dunia. Kan? Apa adik-beradik kita itu dunia. Harta benda kita dunia. Adakah kita perlu membenci mereka? Tidak. Sedangkan ada waktu dan ketika kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk cinta mereka. Apa yang kita sebut balik, faham balik, dunia itu ialah benda yang tak memberi manfaat kepada kita di akhirat nanti. Adakah ayah mak kita tak memberi manfaat pada kita? Tidak. Adakah anak-anak kita tak memberi manfaat kepada kita? Tidak. Apa saja yang tak beri manfaat, itulah dunia. Maka disuruh untuk kita cinta. Disuruh untuk kita cinta keluarga, cinta mak ayah, cinta adik-beradik, cinta pasangan kita. Disuruh. Tapi dalam cinta kita kepada makhluk, tak melebihi cinta kita kepada Allah Ta'ala. Konsep dia kita nak buat macam mana? Lagi cinta aku dengan makhluk Allah Ta'ala, lagi cinta, lagi bertambah cinta aku kepada Allah Ta'ala. Itu konsep dia. Lagi cinta aku kepada sahabat aku, lagi cinta aku lebih daripada sahabat itu, aku cinta lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala suruh jaga dua hubungan. Hubungan dengan Allah Ta'ala, hubungan dengan makhluk. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah Ta'ala nak kena jaga, hubungan dengan makhluk juga kita nak kena jaga. Benar ni penting, kita nak kena jaga dua-dua ni, makhluk dan juga Allah itu. Maka dalam cinta kita kepada makhluk tak melebihi cinta kita kepada Allah Ta'ala. Makna dia apa? Jangan sampai cinta kepada makhluk sampai kita sanggup bermaksiat sebabkan makhluk, aku sanggup bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Cinta inilah yang tak dibenarkan. Dan cinta ni juga, saya ulang balik, cinta tu mampu menjadikan kita sebaik-baik makhluk hamba Allah Ta'ala jika kita pandai menguruskan cinta itu. Jika kita pandai menjaga cinta itu, maka kita akan jadi sebaik-baik makhluk. Tapi juga dengan sebab cinta ni juga, jika kita tak pandai nak menguruskan perasaan cinta ini, maka kita akan jadi seburuk-buruk makhluk. Dengan apa? Dengan perasaan cinta itu juga. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka tak disuruh mencintai makhluk sehingga berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tak dibenarkan. Cinta Allah Ta'ala, cinta kepada ibu ayah, Allah Ta'ala suruh. Kan? Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Luqman ayat yang ke-15. Kan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apabila mak ayah itu, walau seteruk mana mak ayah kita, ini suruhan daripada Allah Ta'ala. Macam mana buruk pun mereka, macam mana teruk pun mereka, siapa dia? Mak ayah kita. Walau macam mana teruk pun mereka, sehinggalah mereka suruh kita syirikkan Allah Ta'ala. Itu benda yang paling susahlah kita nak jumpa bagi mak ayah yang suruh kita syirikkan Allah Ta'ala dengan barang apa yang kita tak ada ilmu dengan dia. Maka Allah Ta'ala sebut, jangan kau taat dia. Fala tuti'huma, bermakna jangan sampai engkau cintakan makhluk sampai sanggup engkau bermaksiat kepada aku. Bila mana mereka suruh bermaksiat, fala tuti'huma, jangan mereka engkau taat akan perintah itu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap engkau kena jaga akhlak, tetap engkau kena jaga kasih sayang. Aku tetap suruh engkau cintakan mak ayah engkau itu. Cinta, tetap cinta. Tapi benda yang menyuruhkan kepada maksiat itu tak dibenarkan. Maksudnya apa? Cinta dibenarkan cinta, tapi jangan sebab cinta itu melampau kita cinta kepada makhluk sampai banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Ta'ala, adapun orang yang melampaui batas hukum, yakni melampau dengan Allah Ta'ala itu, wa asarul hayatad dunya, iaitu orang yang mengutamakan kehidupan dia dengan makhluk dunia.
Kan? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan kata Allah Ta'ala, adapun orang-orang, maka di neraka jahimlah tempat kediamannya. Maka orang macam ni, kata Allah Ta'ala, orang yang mengutamakan, orang yang melampau, yakni orang yang melampau siapa dia? Orang yang mengutamakan kehidupan dunia melebihi Allah Ta'ala, maka tempat yang paling Allah Ta'ala nak letak mereka ini adalah fa innal jahima hiyal ma'wa, iaitu mereka, maka di neraka jahimlah kediamannya. Maka tempat mereka adalah di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita nanti selepas kehidupan kita dua sahaja, sama ada syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Ta'ala telah isbatkan neraka, maka ternafilah syurga. Tapi jika isbat Allah Ta'ala itu pada syurga, maka ternafilah neraka. Makna dia apa? Jika Allah Ta'ala sebut kediaman dia neraka, bermakna tak ada lagi syurga pada kita. Tapi jika Allah Ta'ala sebut tempatnya di syurga, maka tiada lagi neraka bagi kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Dan kata ulama, adapun orang-orang yang takutkan kebesaran Tuhannya, lalu menahan diri dari mengikutkan kehendak hawa nafsunya, yakni dengan selalu berada di dalam batas-batas ketaatan kepada hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka syurgalah tempat menetapnya. Maka Allah Ta'ala sebut orang yang akan menetap di syurga, Allah Ta'ala sebut ialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut apa? Takut nak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan sulang balik tuan, tanda takwa itu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, salah satu daripada undangan kita nak undang takwa untuk berada dalam hati kita, yang pertama yang disusun oleh Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitu al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dia bilang balik, takut itu bukan sebutan. Takut itu bukan sebutan. Kan? Takut itu bukan tunjukkan, tapi takut itu perasaan. Takut itu jika disebut, maka takut itu takut yang menipu, takut yang mendusta. Sebab mulut ini, lisan ini kuat berdusta. Dan bila takut itu sekadar sebutan, maka itu takut yang bohong. Takut Allah Ta'ala, sebut takut Allah Ta'ala, tapi bermaksiat lagi banyak pada Allah Ta'ala. Bermakna sebut saja takut, tapi sebut itu sebagai satu dusta. Jika takut itu hanya diingatan, maka takut itu akan dilupakan. Sebab pemikiran, ingatan kita selalu lupa. Bila takut itu sekadar ingatan saja, ingat saja takut, maka takut akan lupa. Tapi jika takut itu takut yang di hati, dengan perasaannya takut, maka takut itu adalah takut yang hakiki kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mana hadirnya perasaan takut ini? Sebab Allah Ta'ala sebut tadi, kata ulama, adapun orang-orang yang takut kebesaran Tuhannya, yakni takut akan kepada Allah Ta'ala, lalu menahan diri daripada mengikut kehendak hawa nafsu dia, sebabkan dia ada perasaan takut, al-khawfu minal jalil, bermakna takwa dengan Allah Ta'ala. Bila dia ada macam tu, dia tahan diri dia daripada melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, maka syurgalah tempat menetapnya. Maka jaminan daripada ulama, jaminan daripada Allah Ta'ala, siapa yang takut kepada Allah Ta'ala sehingga menahan diri dia daripada melakukan maksiat, maka jaminan daripada Allah Ta'ala, dialah orang yang akan menetap di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syurga itu bukan syurga, syurga yang Allah Ta'ala sebut bukan syurga, tapi syurga itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala akan letakkan dia sama dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, syurga itu takkan ada makna jika Tuhan empunya syurga tak ada. Kita balik rumah, contoh, kita balik bercuti dekat rumah, sebab apa? Kita masuk dalam rumah, balik kampung, sebab apa? Sebab tuan rumah tu, sebab mak ayah yang masih lagi ada di rumah itu, maka rumah itu berharga. Rumah itu ada special dia, ada something special, ada perasaan yang special dalam rumah itu, sebab ada tuan rumah itu.
Tapi kalau rumah tu tak ada siapa, kita nak balik rumah pun tak seronok, sebab tu rumah tu tak ada. Maka Allah Ta'ala sebut jaminan daripada Allah Ta'ala akan diletakkan di syurga, bermakna syurga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka jaminan daripada Allah Ta'ala bagi orang yang takut, al-khawfu minal jalil. Mana nak hadirkan perasaan ini? Macam mana nak rasa takut kepada Allah Ta'ala itu? Syarat dia melalui jalan mengenali. Dengan jalan kenal saja kita boleh rasa ada perasaan takut itu. Pasal apa kita takut harimau? Pasal apa kita takut ular? Pasal apa takut lipas? Pasal apa takut tikui? Tikui lalu lari lompat atas katil. Kan? Baru tikui lalu, lipas lalu je. Selerok keluar daripada rumah. Takut. Sebab apa? Mengenali. Sebab kenal sifat dia. Sebab kenal tu apa dia tu. Budak-budak tengok harimau, mereka ingat kucing. Tak takut. Mereka tengok ular, mereka ingat mainan. Tak takut sebab apa? Tak takut sebab apa? Tak kenal. Maka takut itu hadir dengan apa? Ma'rifatillah, dengan jalan mengenali diri, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan kata satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka litaqtulak. Cerita tentang Habil dan Qabil. Kan? Bila mana Habil sebut kepada Qabil, wahai Qabil, jika engkau nak bunuh aku, jika engkau hulurkan tangan engkau, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, jika engkau hulurkan tangan engkau untuk bunuh aku, kan? Habil sebut kepada Qabil, jika engkau hulurkan tangan engkau suar tangan engkau untuk bunuh aku. Kata Habil kepada Qabil, kan? Ma ana bibasitin yadiya ilaika litaqtulak. Aku sesekali takkan hulurkan tangan aku sesekali takkan suar tangan aku untuk bunuh engkau. Kerana apa? Di akhir ayat itu disebut, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Ini antara kata ulama. Kata ulama, antara zikir yang kita boleh amalkan untuk hadirkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, boleh ambil zikir ni. Inni akhafullaha rabbal alamin. Jika ada kita berada dalam satu-satu keadaan, kan, dalam keadaan nak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, lalunya lintasan hati untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, perbanyakkan sebut inni akhafullaha rabbal alamin, inni akhafullaha rabbal alamin. Duk seorang-seorang pegang tasbih, inni akhafullaha rabbal alamin, inni akhafullaha rabbal alamin. Amalan kita, ini kita sebut, ya Allah, aku takut padamu ya Allah, aku takut padamu ya Allah. Bila nak berada dalam keadaan nak lakukan maksiat, inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut padamu ya Allah. Maka orang yang takutkan Allah Ta'ala, orang yang takutkan kebesaran Allah Ta'ala, maka mereka ini akan ditempatkan, menetapkan, Allah Ta'ala akan menetapkan mereka di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila isbat syurga, maka ternafilah neraka bagi kita. Kerana Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala taklah bagi, dan Allah Ta'ala larang bagi orang-orang yang beriman masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, pelihara diri kamu, pelihara juga ahli keluarga kamu daripada masuk ke dalam api neraka-Ku. Bermakna larangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bagi kita masuk ke dalam api nerakanya. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sambung insya-Allah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia, makna dia kasihkan dunia itu kepala segala kejahatan. Bermakna bermulanya jahat kita, bermulanya tak elok diri kita, bermulanya perbuatan kita yang tak elok,
Bermulanya kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan mencintai akan dunia ini. Bagaimana kita nak tahu tanda-tanda seseorang itu mencintai dunia? Kata Nabi SAW, akan datang satu penyakit di akhir zaman nanti. Kan? Satu penyakit di akhir zaman nanti kepada umat aku yang akan tersebar, iaitulah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa dia? Cinta kepada dunia dan benci nak mati. Tak suka kematian itu. Sehingga kan tuan-tuan, ada seorang aktor, seorang pelakon daripada luar negara, bukan Islam lah. Kan, bukan Islam lah. Bila mana ada seorang wartawan tanya dia, apa pendapat engkau tentang kematian? Dia tanya, seorang pelakon orang putih lah, pelakon Mak Saleh ni. Dia tanya, wartawan tu tanya dia, apa pendapat engkau tentang kematian? Apa dia jawab? Bagi aku, kematian ini aku cukup marah dengan kematian ni. Dia marah. Maksud marah tu bencilah. Tak sukalah dengan kematian ni. Sebab apa? Aku hidup, aku kumpul harta banyak-banyak. Aku bina rumah besar-besar. Aku buat bagi aku ada jawatan. Aku buat bagi aku ada pangkat. Tiba-tiba semua ni aku nak kena tinggal dengan sekali mati sahaja. Semua aku tinggal. Harta yang aku himpun berjuta-juta aku tinggal. Rumah yang besar aku tinggal. Kan? Semua benda yang aku himpun dulu waktu hidup aku tinggal habis. Sebab apa? Dengan mati itu saja. Sebab tu aku cukup tak suka, cukup benci, cukup marah dengan mati. Dia sebut macam tu. Itu orang kafir lah. Tapi agak-agak lah tuan, agak-agak lah. Asal-asalnya ada orang Islam yang sebut macam tu. Ada orang Islam yang sebut macam tu. Tak suka mati. Sebab apa nak kena tinggal harta? Aku dah cari harta. Aku dah bina rumah. Aku dah buat satu benda yang terbaik. Aku dah ada pangkat yang terbaik atas dunia ni. Tiba-tiba aku nak kena berpisah dengan semua ni dengan sebab mati sahaja. Maka ni antara penyakit yang kata Nabi SAW yang akan sampai kepada kita. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maka nak kenal orang yang cinta dunia bila mana dia tak suka kepada kematian. Mati tetap akan mati. Jadi tuan, kita pun kalau tanyalah, kita bukan benci mati. Kan kalau orang tanya, tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah rahimakumullah ta'ala sekalian, kalaulah saya tanya aja, nak mati lagi tak hari ni? Kalau diberi pilihan oleh Allah Ta'ala, agak-agak nak mati tak hari ni? Saigi boleh mati tak saigi? Boleh tak? Mau tak? Mati dah bah. Kalau ditanya lah, diberi pilihan nak mati ke tak, kita jawab apa? Tak mau lagi lah. Kan? Takkan tiba-tiba je kan? Tak mau lagi. Tapi macam itulah kehidupan kita. Itulah fitrah, kematian akan datang secara tiba-tiba. Mati itu tiba-tiba sebab bila sebut al-maut, maka kita tak boleh berbincang bila. Kita tak boleh berbincang bagaimana. Kita tak boleh berbincang di mana. Di mana kita tak tahu, bagaimana kita tak tahu, bila kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu pukul berapa, dekat mana, macam mana cara nak meninggal, semua kita tak tahu. Maka benda tu akan mai automatik. Dan kita setiap saat, setiap second daripada setiap jam yang berputar itu, kita sedang menanti seorang tetamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang nak dihadirkan kepada kita. Itulah malaikatul maut, malaikat yang memisahkan keseronokan dunia dengan kita, memisahkan keseronokan dunia daripada kehidupan kita. Ini dah satu malaikat yang akan hadir, wajib dia mai kepada kita. Dan tiap-tiap hari pun dia mai. Disebut dalam kitab Rasyul Ghaibiyah, malaikatul maut itu setiap hari datang kepada kita. Bila dia mai kat kita, dia buat apa? Kata ulama, apa yang malaikat maut mai kat kita? Tiap-tiap hari dia akan mai. Apa dia sebut? Bila mana dia mai kat kita, dia akan sebut pada Allah Ta'ala, ya Allah, sampai tak lagi masa dia ni? Dia akan tanya, berapa jam? Kata setengah ulama, sejam sekali. Ada setengah ulama sebut 7 jam sekali dia akan mai. Sejam sekali. Kalau sejam sekali, setiap kali dia mai, ya Allah, sampai tak lagi masa dia? Allah Ta'ala sebut, tak sampai lagi. Kita balik. Mai lagi sekali, ya Allah, sampai tak lagi ni? Tak sampai lagi. Tiba-tiba tanya, ya Allah, sampai tak lagi? Dah tiba masanya. Walikulli ummatin ajal.
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Bila sana sampai ajal, maka Allah Ta'ala takkan lewatkan walaupun sesaat, dan Allah takkan cepatkan walaupun sesaat. Bila Allah Ta'ala sebut dah sampai masa dia, masa sekian-sekian, tempat sekian-sekian, macam mana sekian-sekian, benda tu tiba-tiba. Cuma tuan, bila orang tanya kita nak mati ke tak, memang kita kata tak mau. Tak mau tu bukan menafi benci, bukan kita benci nak mati. Tak mau tu maksud dia tak bersedia lagi, kan? Tak bersedia lagi, bukan membenci kepada mati. Sedangkan mati itu apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis, mati itu al-mautun jizrun yuwassilul habib ilal habib. Mati itu satu jambatan untuk menemukan di antara kekasih dengan kekasih. Itu mati. Sebab tu Syekh Ramadan Al-Buti, seorang ulama Syria, Syekh Ramadan Al-Buti dah wafat dah rahimahullah, dia sebut apa? Satu saja nikmat Allah Ta'ala yang aku tak dapat lagi, yang aku tak sabar-sabar tunggu nikmat itu. Adapun nikmat Allah Ta'ala yang lain, aku telah rasa nikmat Allah Ta'ala di dunia ini, melainkan satu benda sahaja yang aku cukup rindu dengan nikmat ni, yang mana memang akan sampai kepada aku nikmat ni, dan aku nak sangat nikmat ini sampai kepada aku. Aku tak sabar menantikan nikmat ini. Apa dia? Ni'matul mautun, nikmat kematian itu. Ni level ulama yang kita lah. Cinta, rindu nak mati. Sebab apa? Mereka rindu dengan hadis Nabi sebut, mati itu jambatan, mati itu satu laluan untuk mereka berjalan, berjumpa dengan kekasih mereka. Sebab mereka dah tahu siapa kekasih mereka. Soalan dia tuan, sebelum ajal sampai, sebelum kematian menjemput kita, siapa kekasih kita sekarang? Untuk kita bertemu, untuk kita langkah kaki, untuk kita berjalan di atas jambatan kematian kita. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah ta'ala sekalian, maka penyakit kita hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan kata Nabi SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, yakni cinta dunia kepala bagi segala kejahatan di atas dunia ini. Bila cinta dunia, maka bermulalah kejahatan kita. Sebab itu dalam kitab beribadat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin, diceritakan dalam kitab Minhajul Abidin, disusunkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ketika mana kita nak beribadat, ketika mana kita nak sembah Allah Ta'ala, nak berbuat kebaikan kepada Allah Ta'ala, akan ada 4 jenis perkara yang akan menghalangi jalan kita untuk beribadat. Ini dalam ibadat kita berada di jalan yang lurus, nak buat kebaikan, akan ada 4 roadblock yang akan halang kita. Soalan dia, roadblock itu akan ada, kan? Hentian itu akan ada, kacau itu akan ada, gangguan itu akan ada. Cuma macam mana cara kita nak atasi dia, macam mana kita nak lepaskan diri dengan dia. Sebab Imam Ghazali sebut akan ada 4 perkara yang akan ganggu engkau ketika mana engkau beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, namanya ismuhu dunia. Dunia itu akan kacau. Saat engkau nak beribadat, saat engkau nak buat kebaikan, maka dunia itu akan datang untuk mengganggumu. Apa dia? Dunia. Tambah kalau ada hubbud dunia, habis terus ibadat. Cinta dunia, habis terus ibadat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulang balik, cinta dunia itu bermaksud benda yang kita suka tapi tak beri manfaat kepada kita di waktu kita di depan kekasih kita nanti. Maka hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu kepala bagi segala kejahatan. Riwayat daripada Baihaqi. Dan sambung, kehidupan dan kesenangan di dunia adalah sementara. Kehidupan dan kesenangan di akhirat adalah kekal selama-lamanya. Dunia tempat berusaha bagi mencapai kebahagiaan di akhirat. Atas dalil Nabi sebut, ad-dunya mazra'atu lil akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Artinya dunia itu adalah ladang akhirat. Dunia ini adalah ladang.
Dunia ini adalah tempat kita bercucuk tanam. Dunia ini adalah tempat untuk kita mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Sebab itu kita balik tuan-tuan. Kehidupan kita hari ini, macam mana kita hidup hari ini, macam mana kita beramal hari ini, amal hari ini akan menunjukkan kita siapa aku di akhirat nanti. Hari ini punya cerita. Hari ini punya umur yang Allah Ta'ala bagi. Hari inilah yang akan mencorakkan siapa kita di akhirat nanti. Bagaimana keadaan kita di akhirat nanti. Sama ada bahagia, sama ada seronok, sama ada happy. Di sini kita akan dinilai. Di sinilah dengan umur yang kita ada hari ini. Maka jangan pernah sesekali kita sia-siakan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kerana di depan Allah Ta'ala nanti, Allah Ta'ala akan sebut, an umrihi fima afnahu. Aku bagi hampa umur dulu. Hampa perhabis ikut mana? Aku bagi hampa umur dulu. Hampa buat apa? Aku bagi hampa umur dulu. Hampa sibukkan ke mana dengan umur itu? Ni'mat umur. Tuan-tuan, silap dalam menggunakan kenikmatan umur yang Allah Ta'ala bagi, kita akan jadi seburuk-buruk manusia. Benar dalam penggunaan umur yang Allah Ta'ala bagi, kita akan jadi sebaik-baik manusia. Kata siapa? Nabi SAW. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik ya Rasulullah? Iaitu orang yang diberi umurnya panjang, direzekikan umur yang panjang, dan mereka senantiasa perbaiki ibadat dengan Allah Ta'ala, yakni mereka memperbaiki hubungan kecintaan mereka dengan Allah Ta'ala, maka mereka adalah sebaik-baik manusia. Ya Rasulullah, siapa pula sebaliknya? Siapa pula manusia yang paling teruk di kalangan semua manusia ya Allah? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yakni yang senantiasa merosakkan hubungan dia dengan Allah Ta'ala, dengan merosakkan amal ibadat dia, yakni merosakkan hubungan cinta dia dengan Allah Ta'ala, maka dia adalah seburuk-buruk makhluk. Maka umur ini akan jadikan kita sebaik-baik makhluk jika pandai kita pandu dia. Jika tak pandai memandu umur, dia akan pandu kita menjadi seburuk-buruk makhluk dalam kalangan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama, kehidupan dan kesenangan di dunia adalah sementara. Kehidupan dan kesenangan di akhirat kekal. Di dunia tempat berusaha bagi mencapai kebahagiaan di akhirat. Yakni dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah. Artinya dunia adalah ladang bagi akhirat. Makna dunia tempat untuk kita melakukan amal kebajikan, melakukan kebaikan, untuk beribadat kepada Allah Ta'ala sekarang ini. Kerana bila terlepas alam dunia, tiada lagi alam yang kita mampu untuk bersujud, tiada lagi alam yang kita dibenarkan untuk berzikir, tiada lagi alam yang dibenarkan untuk kita berpuasa. Maka hari ini, jika dibenarkan oleh Allah Ta'ala lagi, puasalah. Sebab satu masa nanti kita takkan dibenarkan dah untuk berpuasa. Hatta di syurga nanti pun dah tak ada ibadat yang kita boleh buat dengan Allah Ta'ala. Bukan masa ibadat dah. Hatta di syurga nanti pun tak boleh nak berpuasa. Maka jika rindu nak berpuasa sekarang, waktu dunia inilah ladang untuk kita bercucuk tanam, untuk kita mencapai. Maka puasa ini, Ramadan ini, ladang untuk kita bercucuk tanam agar kita ambil hasilnya. La'allakum tattaqun. Hasil yang manis daripada Allah Ta'ala, iaitu nak jadikan kita orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung. Keduniaan banyak daya penariknya. Siapa-siapa yang lemah imannya akan terpikat dengan keindahannya, lalu mencintainya, maka lupalah dia kepada Allah dan kepada akhirat yang semua orang kembali kepadanya. Maka dunia ini ada penarik dia. Dunia ini ada dia punya daya tarikan dia, yang bila mana kata ulama, siapa-siapa yang lemah iman ni, iman ni apa dia tuan? Iman ni apa dia? Iman itu, kalau saya bahasanya, percaya bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan dan menerima, membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi SAW, itu iman. Kalau segi bahasanya, iman itu percaya dan yakin.
Itu iman. Tuan-tuan, bila kita percaya, bila kita yakin. Contoh, saya ada seorang sahabat. Saya ada seorang kawan. Saya percaya dan saya yakin dekat dia. Kalau saya nak keluar ke mana-mana, saya akan tinggalkan benda yang paling penting dekat dia. Dengan rasa percaya dan yakin, dia takkan buat apa-apa. Dia takkan sabotaj, dia takkan khianat dengan benda yang ada kita simpan dekat dia. Sebab kita percaya dan kita yakin. Soalan dia, bila kita percaya, pasal apa kita percaya? Pasal apa kita yakin? Ni iman. Dengan apa? Sama juga dengan ma'rifatillah, dengan kenal. Sebab aku kenal hang siapa, hang kawan aku, hang sahabat aku, hang orang yang paling aku sayang. Aku tahu hang macam mana, aku tahu sifat-sifat hang. Sebab itu aku percaya, aku yakin hang boleh jaga barang aku. Maka hadirnya dengan apa? Ma'rifatillah. Maka nak kenal Allah Ta'ala dengan iqra', dengan mengaji, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan mengaji untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lebih yakin. Sebab itu kata ulama iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kala ia berkurang, ada kala ia bertambah. Bila iman itu bertambah, bila iman itu berkurang, wa yanqusu bil ilmi, kan, wa yazidu bil ilmi wa yanqusu bil jahli. Iman itu bertambah bila mana engkau sibukkan diri dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan sesuatu, dengan pengenalian. Engkau kenal, engkau mengaji, lebih mengenali engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih bertambah iman, percaya yakin engkau dengan Allah, percaya yakin engkau dengan kitab, percaya yakin engkau dengan Rasul, percaya yakin engkau dengan hari akhirat, percaya yakin engkau dengan qada dan qadar. Dengan apa? Dengan ma'rifatillah. Tapi bila waktu berkurang iman, bila waktu yang kita lagi tak yakin, lagi tak percaya ke orang, lagi tak rasa tak boleh percaya dia ni, tak yakin lah kat dia ni, bila kita tak kenal dia. Dan orang yang kita tak kenal, takkan kita nak pergi simpan barang berharga dekat dia. Lagi dengan barang-barang tu, dengan dia cabut terus. Belah terus dengan yang tu. Sebab tak mengenali. Maka kata ulama, al-imanu yanqus, iman itu akan berkurang dengan jahali. Bila mana kita letakkan diri kita berada dalam keadaan jahil, lawan kepada mengaji, maksud dia tak suka kepada pengajian, tak suka kepada ilmu itu. Maka dunia ini ada daya tarikan dia, kata ulama. Siapa-siapa yang lemah iman je, yang sering kali imannya berkurang, akan terpikat dengan keindahannya, lalu mencintainya. Yang ini mencintai, maksud dia apa? Mencintai dunia sehingga melebihi daripada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik kepada firman Allah Ta'ala, fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Yani orang yang melampaui batas dunia, batas cinta dengan Allah Ta'ala adalah orang yang mengutamakan kehidupan di dunia ini. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lupalah dia kepada Allah dan kepada akhirat. Maka bila ada cinta dunia, bila dia sibukkan diri dengan mencintai dunia, kata ulama hikam sebut, al-mashghulun la yushghal. Orang yang telah sibuk tidak akan dapat disibukkan lagi. Itu kaedah dia. Kata ulama, al-mashghulun la yushghal. Orang yang telah disibukkan, maka dia tidak akan dapat disibukkan lagi. Kalaulah dia dah disibukkan dengan dunia, maka tak ada masa lagi dia nak sibuk dengan akhirat. Dia takkan sibuk lagi dengan akhirat. Kerana kata ulama, maka lupalah ia akan kepada akhirat. Semua orang akan kembali kepadanya. Bila mana dia cinta, sibuk kecintaan dia dengan dunia, maka dia takkan sibuk kecintaan dia dengan Allah Ta'ala. Siapa yang sibukkan kecintaan dengan Allah Ta'ala, maka dia takkan sibukkan kecintaan itu dengan dunia itu lagi. Dan penutup dia, doa yang diberikan oleh ulama, ya Allah, jadikanlah kami orang yang mencintai Engkau dan berlumba mencari keredaan Engkau. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah sampai situ sahaja. Habis tajuk untuk hari ini, iaitu cinta kepada dunia. InsyaAllah di masa-masa yang akan datang lagi, jika dipanjang umur lagi, kita berjumpa lagi, kita akan masuk kepada tajuk yang ketujuh dalam hati kita yang kita nak singkirkan, iaitu al-ujbun,
yakni sifat ujub yang ada pada diri kita. Maka selesai kita hari ini dalam bab mencintai akan dunia, maka fahamlah kita pada dunia itu ialah benda yang yang tidak memberi manfaat kepada kita selepas matinya kita. Maka kita doa pada Allah Taala, kita cinta kepada ahli keluarga kita, cinta kepada sahabat-sahabat kita, cinta kepada apa saja yang ada pada kita, tapi cinta itu tidak melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri, yang hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbu man yuhibbuka wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma idfa' 'anna al-balaa wal waba wal fahsya'i wal munkar wal khususan al-waba wa virus corona wal khala'a wal mihana wal fitana ma zahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassah wa 'an buldana muslimin 'ammah ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.